sahaja ibadah tahun 2 yang bertajuk Najis. Sebelum tu, jom sama-sama kita mengaminkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian najis, bahagian-bahagian najis dan cara menyucikannya. Pengertian najis. Apa itu najis ya? Najis ialah benda yang kotor, iaitu sesuatu benda kotor yang menyebabkan tidak sah ibadah kita seperti solat dan tawaf sekiranya terdapat pada badan, pakaian atau tempat kita beribadah. Contohnya ialah nanah, muntah, darah, bangkai haiwan, anjing, babi, arak, air kencing dan tahi manusia atau haiwan. Najis tidak boleh dimakan ya adik-adik. Hukum memakan najis adalah haram seperti minum arak ataupun makan haiwan yang belum sempat disembelih. Macam mana kalau kita tersentuh najis? Kalau kita tersentuh najis, kita mestilah membersihkannya mengikut cara-cara yang akan Ustazah ajar selepas ini. Sebab itulah terdapat pembahagian-pembahagian najis. Kita masuk pula kepada bahagian-bahagian najis. Siapa tahu ada berapa bahagian najis? Najis terbahagi kepada 3 bahagian. Berapa bahagian ya adik-adik? 3 bahagian ya, ingat ya. Najis yang pertama ialah najis mukhaffafah, iaitu najis yang ringan. Najis apa? Najis mukhaffafah. Ulang balik bersama Ustazah. Najis mukhaffafah. Najis yang kedua ialah najis mutawassithah. Maksud najis mutawassithah ialah najis pertengahan. Apa dia najis yang kedua? Najis mutawassithah. Lagi sekali, najis mutawassithah. Najis yang ketiga ialah najis mughallazah. Najis mughallazah, iaitu najis berat. Okey, jom ulang balik apa yang kita belajar tadi. Yang pertama, najis mukhaffafah, najis ringan. Yang kedua, najis mutawassithah, iaitu najis pertengahan. Dan yang ketiga ialah najis mughallazah, iaitu najis yang paling berat. Apakah najis mukhaffafah, Ustazah? Najis mukhaffafah adalah najis yang paling ringan, iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang daripada 2 tahun yang hanya minum susu ibunya sahaja. Okey, boleh ya adik-adik? Boleh faham apa itu najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah, ingat 3 poin penting utama, iaitu poin yang pertama adalah air kencing bagi bayi lelaki sahaja. Bayi lelaki sahaja. Yang kedua, yang berumur kurang daripada 2 tahun. Dan poin yang ketiga adalah hanya minum susu ibu sahaja. Susu ibu sahaja. Okey, contoh, jika seorang bayi lelaki telah makan atau minum susu formula ataupun telah makan nasi, ianya tidak termasuk di dalam golongan najis mukhaffafah. Boleh faham ya? Okey adik-adik, tahukah bagaimana cara untuk menyucikan najis mukhaffafah? Cara menyucikan najis mukhaffafah. Mula-mula, lapkan dengan kain kering, kemudian renjiskan air mutlak di tempat yang terkena najis tersebut. Selepas itu, lap dengan kain yang bersih sehingga kering. Okey, kita beralih pula kepada najis mutawassithah. Ustazah, najis mutawassithah itu apa?
Najis mutawassithah ialah najis pertengahan, iaitu najis yang selain daripada najis mukhaffafah dan najis mughallazah. Contohnya seperti muntah, darah, nanah, air kencing, najis haiwan ataupun najis manusia, bangkai, arak dan lain-lain daripada benda yang kotor. Cara-cara membersihkan najis mutawassithah. Jika najis mutawassithah terkena pada pakaian kita, pertama sekali buang najis tersebut daripada pakaian kita. Kemudian cuci atau bersihkan tempat yang terkena najis tersebut sehingga hilang bau, warna dan rasa. Apa maksud rasanya itu, adik-adik? Rasa itu adalah bukan kita merasa dengan lidah tahu. Rasa adalah yang hadir daripada hati ataupun naluri perasaan kita. Najis yang terakhir adalah najis mughallazah. Ustazah, apakah maksud najis mughallazah? Najis mughallazah adalah najis yang paling berat, iaitu anjing, khinzir dan daripada keturunannya serta daripada segala perkara yang berkaitan dengannya seperti contoh air liur anjing, tulang, kulit, air kencing, darah dan sebagainya. Cara membersihkan najis mughallazah adalah wajib menggunakan air bersama tanah untuk menyucikan najis anjing dan khinzir serta yang lahir daripada keduanya. Mula-mula hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau benda. Kemudian cuci tempat yang terkena najis mughallazah dengan air tanah. Kemudian cuci dengan air mutlak sebanyak 6 kali sehingga hilang bau, warna dan rasanya. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap murid-murid semua dapat memahami apa yang Ustazah telah sampaikan. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ianya dapat memberi manfaat kepada semua dan dapat diamalkan dalam kehidupan seharian. Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.